Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambahkan lagi penyakit dan bagi mereka azab yang pedih dengan sebab mereka berdusta. Surah Al-Baqarah ayat 10. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita sambung siri kuliah kita yang bertajuk Peranan Sufi dalam Gerakan Islam. Ingat sambung kau surat berapa? Kau surat, saya ingat lebih tu saya ulang kaji sikit. Ingat dah saya tanda ke sini 150, tapi saya dah buat dah, tapi saya ulang kaji lah. Apakah sebab-sebab hati kita ni sakit? Tu hati, segumpal darah, fizikalnya ada segumpal darah. Mengapakah sebab hati kita sakit? Perkara pertama sekali, hati manusia ni akan menjadi lebih kronik apabila terciptanya di dalam kehidupan itu suatu ideologi yang bersifat hipokrit ataupun bersifat kepuraan. Sudah tentu akan mengalami tekanan perasaan yang tidak menentu. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang saya baca tadi, di dalam hati mereka itu ada satu penyakit. Penyakit apa? Iaitu penyakit riak, penyakit sombong, penyakit takbur, dengki, nak menunjuk-nunjuk, dan berbagai-bagai lagi penyakit dalam hati mereka tu. Ada penyakit untuk antikan Islam, tak setuju dengan perkara-perkara tentang jemaah Islam. Kalau sekiranya penyakit hati tersebut memang menjadi budaya dalam hati dia, Allah kata wala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fazadahumullahu marada. Allah menambahkan lagi penyakit, dalam hati mereka. Bagi mereka walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Bagi mereka azab yang pedih dengan sebab mereka berdusta. Itu ayat 10 Al-Baqarah. Kenapa hati sakit? Salah satunya, saya rekah ulang kaji yang lepas ni. Pertama sekali, mereka ini selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak ada faedah. Dia bercakap benda tak faedah, dia bercakap benda yang tak ada faedah. Dia menulis WhatsApp benda yang tak ada faedah. Dia menulis dalam Instagram benda yang tak ada faedah, bahasa-bahasa yang kesat dan sebagainya. Kadang-kadang berlaku perkara-perkara yang baik ataupun berlaku pada peristiwa-peristiwa tertentu,
orang aksiden dan sebagainya, mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesat. Inilah diantaranya hati-hati yang sakit, hati yang nazak, kerana tidak disuburi dengan keimanan. Yang kedua, itu yang pertama, kenapa hati sakit, perkataan yang tidak faedah. Yang keduanya, mereka ini tidak melindungi pemandangan mereka, pemandangan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Hari ini lagi berat, zaman sekarang ni lagi berat lah. Persekitaran kita keluar rumah dengan pendedahan aurat dan sebagainya, dengan berbagai-bagai fashion pakaian yang ni, itu yang secara fizikal. Yang luarnya hanya duduk di tangan. Kat tangan tu budak-budak sekarang macam-macam boleh search Google, cari je dalam tu, berbagai-bagai tengok. Itu yang menyebabkan hati mereka sakit. Bila hati mereka ini telah tenak dan sakit, mereka melakukan perkara-perkara yang di luar jangkaan. Allah takut. Anak ayah rogol anak, adik-beradik bersekedudukan, dan berbagai-bagai lagi peristiwa yang luar tabi'i manusia. Kerana perkara lain mereka tak lihat, tapi mereka lihat perkara-perkara yang tidak faedah. Perkara yang tiga kenapa hati sakit ialah makanan yang tidak berfaedah. Makanan hari ni dahsyat. Dahsyat makanan hari ni. Kita suap ke mulut kita, dan juga kita suap ke mulut anak kita, keluarga kita, makanan yang tidak halal, hasil daripada rasuah, hasil daripada penipuan orang, hasil daripada sistem piramid dan sebagainya, menipu orang. Itu makan sumber yang tidak betul. Kemudian ada juga makanan yang kita subhah, pun sama. Kita tak yakin kalau ada satu shopping mall itu miliknya bukan milik orang kita, tapi ada tanda halal. Tak. Tapi supply ayamnya, tengok orang yang bukan Islam supply ayam gitu, kita lihat. Tapi yang bekerja, yang potong ayam dalam shopping mall itu orang kita. Yang supply-nya, yang toke shopping mall tersebut bukan orang kita. Dan yang supply ayam tersebut bukan orang kita. Agak-agaklah halal sembelih dah ayam tu, sebagai contoh lah. Walaupun kata dikawal, agak boleh kita makan tak? Berani tak beli? Ramai orang kita beli. Cuba kita tengok. Ramai. Tukar subah. Itulah menyebabkan hati kita ni banyak penyakit. Datang ke masjid, tengok tu, datang ke surau, datang aktiviti agama, tapi perangai kita pelik-pelik yang dihasilkan oleh, yang ditunjukkan kepada kita. Kemudian pergaulan yang tidak berfaedah. Pergaulan, macam-macam pergaulan pada hari ini. Bergaul di media sosial, bergaul secara fizikal. Suka, kalau kawan-kawan yang suka ajak pergi perkara kebaikan, tak suka bergaul. Tapi perkara yang boleh, yang seronok-seronok, yang syok-syok, suka bergaul. Yang boleh menyebabkan hati kita ini lara, hati kita sakit. Jadi sebab itulah yang saya nak tekankan malam ni adalah sebab hati, supaya hati kita ini terus hidup. Sebab kenapa saya tekankan ni? Supaya hati kita terus hidup. Apabila akidah mula bertapak di dalam hati manusia, ia akan membentuk suatu kesedaran yang unggul untuk menjadi manusia yang lebih bertanggungjawab kepada diri dia dan kepada ajaran Tuhannya. Ianya terus meresap di dalam hati. Saya baca dulu. Hati sanubari manusia, sehingga sebati dengan jiwa, raga dan kehendak-kehendak naluri hidupnya. Penguasaan akidah terhadap diri manusia akan membentuk satu resolusi bahawa akidah itu sebenarnya yang menyebabkan perasaan dan sikap hati seseorang manusia menjadi terus hidup dan subur. Akidah.
Akidah, banyak akidah. Nah, akidah ni apa dia pegangan dia? Apa dia maksud akidah ni? Pegangan. Akidah pelombor motor haram. Akidah ya. Akidah ajaran yang seleweng. Ajaran ayah peng, akidah kita sebut. Akidah kita adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu akidah kita. Akidah itu bagaikan jarum kompas yang menjadi pedoman kepada kita. Kalau akidah kita yang suka pada perkara-perkara yang lara, itulah pedoman kitanya. Tapi akidah kita adalah kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam mana kita nak subur diri kita? Macam mana kita terus hati kita ni terus hidup? Pertama sekali, kita hendaklah sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah, setiap detik dan setiap ketika ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi ini adalah untuk bekerja melaksanakan perintah-perintah Allah. Dalam khutbah tadi saya dah sebut sikit. Dulu manusia, dulu atas muka bumi ini siapa yang menghuni muka bumi ini? Bukan manusia. Makhluk lain. Oleh kerana mereka telah melakukan kerosakan di dunia ini, Allah ganti dengan manusia. Allah ganti dengan kita. Kita hari ini Allah ganti. Hei manusia, turun ke bumi. Dia keturunannya daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa turun ke bumi, diperintahkan menjadi khalifah di muka bumi. Manusia turun di bumi menjadi khalifah di muka bumi, diberi panduan Al-Quran dan diutuskan Rasul untuk menyampaikan Al-Quran, untuk menyampaikan pengajaran. Sejak daripada Rasul Nabi Adam AS sampailah ke Nabi Muhammad, yang kitab yang terakhir adalah Al-Quran, untuk membimbing manusia hidup di atas muka bumi, supaya manusia dapat memilih mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Sekarang ni manusia pula nak merosakkan atas muka bumi. Allah akan hapuskan balik kita ni? Tak ada. Hapus kita manusia ni atas muka bumi ni, suatu hari dunia kita ni Allah akan ganti makhluk lain pula. Kita tak tahu, mungkin tempat lain, makhluk lain pula. Kita dah tak ada dah. Kita dah tak ada tu, kita ke mana? Kita berada di alam akhirat. Kita duduk berada di alam akhirat itu di mana? Sama ada syurga ataupun neraka. Kita berada sama ada syurga atau neraka, berpunca daripada mana? Kerana kita hidup atas dunia. Orang kata, hei duniawi ni, duniawi, kerana hidup atas dunia inilah. Hidup atas dunia, Allah kata sentiasa, mesti kena sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadat khusus, memang kita ingat Allah. Dalam perkara-perkara ibadat-ibadat yang difardukan pada kita, disunatkan, kita ingat Allah. Dalam aktiviti hidup kita seharian, aktiviti kita hidup seharian, naik kereta ingat Allah, kita bercakap dan berkawan ingat Allah, kita masuk toilet ingat Allah, kita tidur ingat Allah, bangun daripada tidur kita ingat Allah, sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Bermakna kita beribadat 24 jam. Ini oleh kerana kita tak ingat Allah lah, kita keluarkan perkataan-perkataan yang tak baik. Oleh kerana kita tidak ingat Allah lah, kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita melakukan urusan kerja kita lupa Allah, kita langgar perintah Allah. Sedangkan Allah suruh ingatkan dia. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu akan daku, Allah kata. Ingatlah kamu akan daku, yang diingatlah Allah Subhanahu wa taala. Nescaya Allah pula akan mengingati kamu.
dan bersyukurlah kepadaku, jangan kamu sekali-kali mengingkari nikmatku. Allah, supaya kita bersyukur. Syukur dalam keadaan kita terima qadar ketentuan Allah, maka kita syukur dan redha dengan ketentuan Allah. Apa saja yang Allah berikan kepada kita, alaihissallahu bi ahsani hakim wa bi ahsani hakimin. Maknanya keputusan Allah itu keputusan yang tepat, walaupun kita tak boleh terima hakikatnya pada hakikat permulaan pada kita. Kita doa nak benda lain, tiba-tiba Allah bagi lain. Kita cita-cita nak benda lain, tiba-tiba Allah bagi benda lain. Tapi yang itu bila dah Allah bagi benda lain kepada kita, itulah keputusan Allah, keputusan yang tepat dan sesuai untuk kita. Sesuai untuk kita. Ingat, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Allah kata dah, surah Al-Imran, orang-orang yang mengingati Allah ketika berdiri, ketika duduk, juga ketika berbaring, sambil mereka memikirkan kejadian langit dan bumi. Inilah orang yang sentiasa mengingati Allah, walaupun mereka berada dalam keadaan berdiri, walaupun mereka keadaan duduk, walaupun mereka dalam keadaan baring sekalipun, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada kat taman-taman bunga pun, duduk atas kursi apa kuti panggil dia, bench tu kan, kuda tu duduk tengok langit pun, Allahu Rabbi, hebatnya ciptaan Allah. Itu kita ingat. Itu kita ingat Allah ni zikir pada Allah lah. Tak semestinya la ilaha illallah. Itu memanglah, of course lah, afdalnya. Tapi kalau kita ingat, tengok kebesaran Allah, gunung ganang langit, tengok hujan, kita kata Allahu Akbar, besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mengingati Allah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada duduk, berbaring, semuanya kita supaya kita memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubihim bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman merasa tenang perasaan hati mereka apabila mengingati Allah. Ya Allah, tenang je, ingat ke Allah. Dapat musibah, ya Allah, syukurnya. Dapat musibah, syukur. Dia tak mengeluh. Dapat musibah, syukurnya. Kerana ini adalah orang beriman, rasa tenang bila mengingati Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya mengingati Allah dapat memberi ketenangan pada hati. Sentiasa mengingati Allah Subhanahu. Bahasa kita, kenapa atas dunia Allah suruh ingatkan dia, sentiasa beribadat kepada dia dalam apa saja aktiviti kita, kena ingat Allah Subhanahu wa taala. Pasal kita nak hidup kekal abadi di akhirat nanti. Inna solati wa nusuki, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, ibadat aku, wa mahya ya wa mamati. Kita baca dah dalam hidup aku, mati aku, wa mahya ya wa mamati, hidup aku, mati aku, lillahi ta'ala. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, dan hidup dan mati itu dah semua. Hidup dan mati itu maksudnya hidup tu semua aktiviti hidup kita ni, dan juga mati kita nanti, lillahi ta'ala. Karena Allah, kita dah berjanji dah, Allahu Akbar, kita semayang kan, kita pun Allahu Akbar kabira kan. Sampai tu, sampai ke ayat tadi, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masa semayang itu agreement kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat perjanjian dengan Allah, kita aku janji. Bila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, bila kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, kita buat aku janji, akad sumpah. Inna solati, sembahyang aku, ibadat aku, semua aktiviti hidup aku, lillahi ta'ala. Keluar je masjid, tak sempat keluar masjid atas WhatsApp fitnah orang, atas WhatsApp fitnah. Kecuali baca, yang tuan-tuan dia baca telefon sekarang ni, dia baca tu, dia baca Quran orang lain. Dia baca Quran.
Atas WhatsApp fitnah, seronok, duk ketawa, kiki, buat ketawa dan itu dah. Kerana seronok fitnah orang tu, kita ketawa. Tadi dah berjanji dah. Tu macam mana solat dia, ibadat dia nak membentuk peribadi dia. Itu jadi. Bila kita tegur, jangan isap rokok dalam masjid ni. Isap rokok, dia marah AJK masjid. Tegur dengan baik dah tu, cik, tuan panggil. Tak baik cik, isap rokok ni dalam masjid ni. Kena isap tempat lain. Dia marah. Mari masjid tu. Mari masjid nak solat tu. Dia lupa agreement dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akad sumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia lupa. Kerana tidak lillahi ta'ala. Itu satu perkara supaya hati kita ni hidup. Hati kita ni orang panggil hidup dan sentiasa subur. Yang kedua, baca Quran. Dah, bacalah Al-Quran. Allah, setiap hari kita baca Quran. Dalam sembahyang sudah tentu kita baca Quran dah. Kita membaca Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran, kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Itu yang istilah baca Al-Quran. Baca dapat pahala dah. Yang sebenar maksud maknawinya adalah termasuk kita memahami Al-Quran, kita memperbetulkan bacaan Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran dan melaksanakan apa yang Al-Quran sebut, perintah kepada kita. Sebab Al-Quran ni selain daripada nama Al-Quran, dia panggil nama Al-Furqan. Kan? Al-Furqan. Furqan ni nak beza. Ni hei manusia. Ni salah, ni betul. Ni salah, ni betul. Dia listkan, checklist. Perkara salah ni. Perkara yang haram makan ni. Perkara betul ini. You follow yang betul, selamat you di akhirat nanti. Baca Al-Quran. Ini kita nak masuk bulan Ramadan ni. Berapa hari je lagi ni. Sepatutnya bermula pada hari ni dah. Kita dah mula baca Al-Quran. Bermula berjinak-jinak untuk praktiskan, untuk membaca Al-Quran. Kita dah berjinak bermula pada hari ni. Sebulan lepas, bulan Syaban, bulan Rejab Syaban, kita dah mula dah berjinak-jinak dengan Al-Quran untuk membiasakan diri. Di bulan Ramadan kita masuk bulan latihan. Kita untuk mendapatkan pahala yang lebih, kita baca dengan sebanyak-banyak Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi seperti mana kita kata dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran istilahnya dari segi maknawinya, baca dengan betul, faham Al-Quran, tadabbur Al-Quran dengan penafsiran yang muktabar, kemudian laksanakan Al-Quran mengikut hukum-hukum yang telah digariskan oleh ulama. Nah, yang paling penting kita sekarang ni kalau masuk bulan Ramadan ya, askibuk kita kata nak khatam, berapa kali kita nak khatam? Masjid setiap alam. Nak habis surah Luqman. Surah Luqman tak ada kan ni, ada surah orang kata ni. Surah As-Salam, surah Al-Ihsan. Nak khatam Al-Quran. Itu yang dikejarnya bila kita nak masuk bulan Ramadan. Itu yang dikejarnya. Sedangkan Allah kata Nabi suruh kita membaca Al-Quran. Memang kalau kita pakar dah, hebat dah, kita boleh kejar. Imam Syafi'i berapa kali sehari dia baca Quran macam mana? Kita kalau baca Quran, hukum mak tak ke mana, hukum tanwin tak ke mana, hukum berbagai-bagai hukum lagi, no mati mi mati tak ke mana, bacaan tak betul, lari mana. Buat apa kita nak kejar sampai habis 30 juzuk? Nah, tahun ni ada satu grup dalam masjid, duduk tepi sana, 5-6 orang, satu usrah dia untuk apa ni, panggil Quran apa ni, grup apa ni dalam bulan Ramadan, apa grup? Masya Allah, tadarus Al-Quran. Macam tahun ni kita bercita-cita tadarus Al-Quran, kita hanya tadarus baca Al-Fatihah saja di sepanjang bulan Ramadan dalam satu grup kumpulan. Kenapa? Kerana Fatihah kita tak betul baca ayatnya. Betul? Kerana kita Fatihah sendiri pun kita tak betul, tak faham maknanya.
Dalam Fatihah tasydidnya, syaddahnya, syaddah lah kan, tak jelas. Saknya, sinnya tak jelas. Sama saknya, sinnya sama. Ihdinas siratal mustaqim. Tak sama jelasnya. Zanya tak sama. Hanya lebih kurang sama je. Kita nak bertadarus 30 juzuk. Fatihah yang menjadi wajib dalam solat tak betul. Bila mana Fatihah salah dibaca dalam solatnya tak betul, solat batal. Saya habis cerita kawan-kawan dekat pejabat, masjid kamu habis apa juzuk? Aku dah habis dah. Baca bagi cerita, aku habis kan. Kawan tu tak habis lagi tu, keluh kesah. Surah sana, surah aku dah masuk kali kedua dah, dia tu khatam Quran kali kedua dah, pasal nak dapat kain pelekat. Lelaki dapat kain pelekat dia, perempuan dapat kain telkom contohnya. Maksud nak menunjuk-nunjuk, dah situ dah takabur dah. Sepatutnya kita yang sedemikian rupa. Kalau yang okey dah bacaan tu, mungkin boleh next step, boleh yang peringkat yang seterusnya. Bila betul-betul dah ini trend tadarus kita, ni satu-satu hal tadarus kita ni. Trend tadarus kita, satu hal juga saya nak tegur juga. Panggil baca ni, baca CA baca, CB baca, CD. Seorang pun tak ada tegur. Baca je. Letak tukang terbalik, berti tempat yang tidak sepatutnya dan sebagainya. Terus je macam tu je. Bila tegur, esok tak datang dah. Belagak dia, mentang-mentang dia pandai, dia tegur. Sedangkan tujuan tadarusnya adalah untuk memperbaiki bacaan, untuk perbetul bacaan. Sunnah Nabi-nya, Nabi bertadarus dengan Jibril alaihissalam tiap-tiap tahun di sebelah Kaabah tu. Nabi sendiri takut-takut tertinggal wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi dia maksum, dia tidak terhindar daripada silap dan salah, tapi masih lagi bertadarus dengan Jibril alaihissalam. Susunan surah, susunan ayat, susunan apa, semuanya di Jibril yang ajar, tok guru pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril yang ajar. Susunan yang kita baca hari ini, Jibril yang ajar pada dia. Mana baca dulu, baca kemudian ayat dulu, ayat kemudian ayat 1 hingga 7 ayat Al-Fatihah dan sebagainya. Itu Jibril ajar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap tahun kita dah kejar nak dari segi kuantiti, bukan quality. Jadi harap kita sentiasa tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran dan tilawah Al-Quran. Itu untuk dalam bulan puasa, saya kata dalam aktiviti seharian kita. Jadilah Al-Quran itu sebagai rakan kita. Saya pernah cerita di surah Al-Umman dulu. Saya boleh ulang balik tak? Mana-mana surah saya bagi tahu. Almarhum Kebahduli Sultan Azlan Shah, kalau dia pergi kedai buku, dia beli buku yang sama, 20 biji dia beli buku yang sama, tajuk yang sama. Kalau tajuk tentang persekitaran, alam sekitar, dia beli 20 biji buku yang sama. Di dalam istana tu, di mana tempat dia duduk, di ruang tamu, di ruang rehat kat ruang sana, sebelah sana, di mana tempat dia pergi, mesti ada buku itu. Mesti ada buku yang dia beli. Tempat 20 tempat dia duduk dalam istana, mesti ada buku tu. Dan ada penanda macam penanda macam ni kat buku tu. Dia pergi duduk situ, dia baca, habis tutup. Mungkin sekarang dia pergi duduk belah sana, mungkin sekarang dia pergi kat taman sana, dia baca. Jadi pegawai peribadi dia itulah yang akan pergi cepat-cepat kat tempat dia duduk tadi, ubah tempat muka surat. Dia tengok muka surat ni berapa dah, dia pergi ubah kat sana balik, dia akan ubah. Begitu sekali dia untuk mengingat, untuk membaca buku.
komitednya. Kenapa tidak kita nak begitu? Kita beli buku tafsir Al-Quran yang ada makna tu, sekurang-kurangnya kita baca makna untuk menginsafi, untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala secara peringkat awal lagi, bukan kita nak pelaksanakan apa, peringkat awal lagi supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di mana spot, spot panggil kan, spot kedudukan kita dalam rumah kita tu di mana? Di ruang tamu tengok TV, dekat luar ada kala pada beranda, di beranda, dekat dapur tempat kita masak, orang perempuan lah, mungkin lelaki masak juga. Dekat mana? Mungkin ada 5 tempat yang biasa kita duduk, kita letak Al-Quran. Kita letak Al-Quran, kita duduk situ, kita baca Al-Quran. Sebelum pergi ke WhatsApp telefon, ataupun selepas WhatsApp telefon. Telefon WhatsApp ke ni kita tak boleh tinggal. Mama ketagih. Itu alat komunikasi kita. Takut ada anu hantar apa-apa maklumat kan, untuk kawan-kawan kita ataupun kerja. Lalu ni bekerja pun dengan WhatsApp. Bekerja kan, nak arahkan pegawai kita buat tindakan, surat tu hantar melalui WhatsApp juga, kita pun arah melalui WhatsApp. Itu tafsirnya saya sendiri tu kan. PA hantar kat kita surat sampai, kita nak arah pegawai mana buat kerja, WhatsApp je hantar esok siap. Esok tengok dia hantar kat kita, oh dah siap dah draft apa-apa. Lepas tu kita kata okey, dia pun print esok, kita sign sekarang itu. Tapi sebelum baca WhatsApp ataupun selepas baca WhatsApp dan sebagainya, baca Al-Quran sekurangnya 1 ayat pun tak apa. Jadi kalau 5 tempat kita baca dah 5 ayat. Kalau 1 hari 1 ayat, 30 hari 30 ayat. Allahu Rabbi, kita tadabbur untuk apa? Untuk kita mengasuh hati kita, untuk kita bersihkan hati kita supaya kita ingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah majalah sana majalah mangga ni, ni majalah hiburan ni majalah apa benda, tak apa majalah ni, surat khabar tapi yang tak tengok semua tu, semua tengok telefon. Mana-mana kita duduk, telefon yang menjadi mangsa tenyih kita. Telefon lah, dia panggil tenyih macam ni menjadi tenyih kita, telefon lah. Okey, itu yang dari segi Al-Quran untuk membentukkan hati. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Kalau dia ada surat 166 kan. Ini surah Yunus. Allah kata, wahai sekalian manusia. Ni jaminan Allah. Ya ayuhan nas. Ayat ni tuju pada orang kafir, orang Islam sekali. Sesungguhnya telah datang kepada kamu pengajaran daripada Tuhanmu, Quran utuskan Nabi lah, dan penawar hati bagimu. Mana penawar hati ni, pengobat hatinya adalah Al-Quran. Kita pergi baca tak ke orang-orang bukan Islam? Ya ayuhan nas gitu. Ni ayat ni untuk Tuhan sekali ni. Sebab tu Quran untuk Tuhan sekali ni kata. Cuba dengar. Ada kaki tangan saya seorang Cina seorang ya, ramai. Seorang ni dia minat, perempuan. Saya kata cuba selawat ke atas Nabi. Macam mana selawat tu Haji? Dia kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia pun baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak pelak lah mana. Tak pelak. Ni kalau macam ni kena baca ayat Quran pada dia. Ya ayuhan nas qad ja'akum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu pengajaran daripada Tuhanmu, penawar kepada hati kamu, petunjuk dan rahmat buat sekalian orang-orang yang beriman. Ni Quran ni sebagai petunjuk, hidayah, wahudan, petunjuk. Wahudan wa rahmah. Allahu akbar. Petunjuk lagi dah, rahmat lagi. Ini jaminan Allah sendiri. Kita baca Quran, kita tadabbur Al-Quran sebagai petunjuk kepada kita, malah Allah bagi rahmat kepada kita. Istimewanya kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ni kan, kita baca Quran,
dengan betul, tapi kita tak tahu makna. Allah bagi pahala. Pahala dapat juga. Bukan pahala satu ayat tu, satu huruf. Satu huruf. Dalam ayat lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah. Wa la yuzidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu adalah penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, manakala orang-orang yang zalim pula tidaklah menambahkan apa-apa kecuali kerugian bagi mereka. Surah Al-Isra. Itulah antara perkara yang kita nak perlu dia ada salah baca Quran. Tadi ingati Allah. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita ingat Allah yang pertama, supaya hati kita ni sentiasa subur, sentiasa bersih. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terlitah di hati kita. Masih isyak lah? Isyak? Masih isyak? Dua yang akhir. Kita litah di hati kita, rasa ego, astaghfirullahalazim, istighfar pada Allah. Duduk saja-saja, astaghfirullahalazim. Istighfar ni kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tersilap pandang itu sikit, astaghfirullahalazim. Istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita sentiasa zero. Mari je dosa zero, mari je dosa kecil zero, kecuali yang dosa besar kena taubat lah kan. Mari yang dosa kecil kita istighfar. Maknanya kita berada dalam keadaan zero dosa. Zero dosa dan penambahan pahala. Yang itulah supaya mudah-mudahan kita pun ditarik nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan istighfar pada Allah. Allah Rabbi, untungnya kita. Untungnya kita. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Sesiapa yang mengerjakan kejahatan atau menzalimi dirinya, kemudian dia beristighfar kepada Allah, nescaya ia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah An-Nisa ayat 110. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itulah. Kalau isyak dah masuk, saya ingat hanya setakat itu je lah untuk persiapan kita. Kalau kita sempat satu lagi sebelum Ramadan, saya akan itulah ke satu lagi ya. Kalau tak sempat, tengok macam mana program di Ramadan ini. Program Ramadan ini tengok macam mana. Saya rasa saya nak satu lagi sebelum Ramadan lah. Ramadan, saya nak bagi satu kuliah lagi dalam mungkin bulan depan insya-Allah. Ada apa-apa pertanyaan? Saya rasa saya cakap semua faham kot. Mudah-mudahan terlekat di hati kita sekurang-kurangnya satu benda yang kita dapat bawa balik pun jadi dah. Kalau ingatkan semua, alhamdulillah. Alhamdulillah sebagai panduan hidup kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.